Salam sejahtera murid-murid. Kita masih lagi dalam tema 7 dan tajuk ketiga yang ingin diperjelaskan adalah tajuk Tamadun Awal Asia Tenggara. Dalam episod pelajaran kita pada kali ini, kita akan meninjau dua bentuk kerajaan awal iaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Murid-murid akan didedahkan dengan ciri-ciri kerajaan, kegiatan masyarakat, lokasi dan contoh kerajaan. Di samping itu juga, murid-murid akan mengetahui apakah keistimewaan dan keunikan setiap kerajaan tersebut yang perlu diteladani manusia moden masa kini. Kawasan Asia Tenggara terbahagi kepada dua, iaitu Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. Kerajaan awal yang muncul di Tanah Besar Asia Tenggara seperti Funan, Chenla, Angkor, Sukhothai dan Ayutthaya. Manakala di Kepulauan Asia Tenggara terbahagi kepada dua kepulauan, iaitu kerajaan awal di Tanah Melayu dan di Kepulauan Indonesia. Kerajaan awal di Tanah Melayu seperti Kedah Tua, Gangga Negara dan Langkasuka. Di Kepulauan Indonesia pula terdapat Sriwijaya, Majapahit, Singasari dan Mataram. Apakah bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan-kerajaan ini di Asia Tenggara? Sumber bertulis dan artifak arkeologi membuktikan kewujudan kerajaan awal Asia Tenggara. Sumber bertulis dari China membuktikan kerajaan Funan merupakan kerajaan terawal Asia Tenggara. Sejarawan Barat G. Kodes membuktikan Champa merupakan kerajaan Melayu kedua yang wujud di Asia Tenggara. Selain itu, sumber arkeologi juga berjaya membuktikan telah wujud hubungan perdagangan kerajaan Asia Tenggara dengan kawasan luar seperti Rom, China dan India. Antara jumpaan arkeologi adalah arca berunsurkan agama Hindu dan Buddha, gendang gangsa Dongsun di Dongsun, Vietnam dan manik di Perak. Seperti yang telah murid-murid pelajari sebelum ini, dalam pembentukan tamadun awal manusia, pertempatan awal kerajaan Asia Tenggara juga terbentuk di kawasan yang subur, iaitu di lembah-lembah sungai. Kemudian, pertempatan kekal ini berkembang hingga menjadi bandar dan akhirnya sebuah kerajaan yang mempunyai raja serta organisasi masyarakat yang mantap. Dalam pelajaran seterusnya ini, murid-murid akan diperjelaskan tentang dua bentuk kerajaan awal yang wujud di Asia Tenggara, iaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan agraria muncul di kawasan lembah sungai yang subur. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria adalah seperti penanaman padi sawah yang merupakan kegiatan ekonomi utama di lembah-lembah sungai. Padi huma diusahakan di kawasan tanah tinggi atau bukit dengan dibuat teres atau relung. Tanaman sampingan juga diusahakan seperti jagung, pisang, keledek dan sayur-sayuran. Masyarakat agraria juga menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkeh dan lada hitam. Selain itu, pemungutan hasil hutan juga dijalankan seperti kayu gaharu, tanduk, gading, kapur barus, damar, kayu cendana dan buah-buahan.
Pemungutan sarang burung dari gua untuk tujuan perdagangan juga dijalankan masyarakat agraria. Penternakan binatang giat diusahakan seperti ayam, lembu, kerbau, kambing dan itik. Tahukah murid-murid, pada permulaannya kegiatan pertanian hanya bertujuan untuk menyara diri? Apabila wujud lebihan hasil tanaman dan penternakan, barulah ia dipasarkan atau dibekalkan kepada penduduk bandar atau masyarakat kerajaan maritim yang tidak menjalankan pertanian. Kerajaan agraria maju dalam kegiatan pertanian, terutamanya di Funan dan Angkor, disebabkan oleh pembinaan sistem pengairan yang baik bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. Faktor kedua kerana peranan raja dalam pembinaan dan pengurusan sistem pengairan. Raja Indravarman I, iaitu Raja Kerajaan Angkor, membina dan menguruskan sistem pengairan dan bare yang dapat mengairi kawasan pertanian. Kesannya murid-murid, hasil padi meningkat dan mampu menampung keperluan beras kerajaan Angkor. Begitulah murid-murid, jika kita mempunyai sikap kreatif dan inovatif, kita akan mampu menangani apa sahaja masalah mendatang dengan berkesan dan cekap. Buktinya telah ditunjukkan oleh Raja Kerajaan Angkor ini. Seterusnya murid-murid, kita tinjau apakah keunikan dan keistimewaan yang terdapat dalam dua buah kerajaan agraria yang terkenal, iaitu Kerajaan Angkor dan Kerajaan Funan. Pada mulanya, Kerajaan Funan merupakan sebuah kerajaan agraria yang kegiatan ekonominya juga berasaskan pertanian. Seperti Kerajaan Angkor, perkembangan Kerajaan Funan juga sangat bergantung kepada pembinaan sistem pengairan yang berpunca dari Sungai Mekong. Kerajaan Funan kemudiannya berkembang menjadi kerajaan maritim disebabkan kedudukan pelabuhannya iaitu Okyo yang terletak di muara Sungai Mekong. Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angin dari Teluk Siam. Selain itu, pelabuhannya juga mempunyai kemudahan lengkap serta mempunyai bekalan makanan dan minuman. Kerajaan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong adalah sebuah kerajaan agraria. Ia merupakan sebuah kerajaan yang kuat, agung dan maju dalam bidang pertanian. Faktor-faktor perkembangan Kerajaan Angkor seperti berikut. Kedudukan Angkor berhampiran dengan Tasik Tonle Sap yang airnya berpunca dari Sungai Mekong. Tanah yang subur di sekitarnya amat sesuai untuk pertanian, terutamanya penanaman padi sawah. Air daripada tasik juga dapat disalirkan ke kawasan penanaman padi sawah dengan menggunakan sistem pengairan seperti terusan. Selain itu, air tasik juga membekalkan sumber minuman dan makanan kepada penduduk Angkor. Kawasan ini juga mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun yang amat sesuai untuk kegiatan pertanian. Akhir sekali, kemampuan Kerajaan Angkor mengeluarkan hasil padi yang banyak dan mencukupi bagi penduduknya secara tidak langsung mengembangkan peranan Kerajaan Angkor sendiri. Apakah iktibar yang murid-murid perolehi daripada kerajaan agraria? Kita mengetahui bagaimana kerajaan agraria pada awalnya bergantung pada sumber alam seperti tanah dan hasil hutan untuk meneruskan kehidupan. Dengan kecekalan, masyarakat mereka akhirnya telah dapat berkembang serta membentuk sebuah kerajaan yang berdikari dan mempunyai sistem pentadbiran teratur. Selain itu murid-murid, mereka juga telah berusaha untuk menguasai alam sekitar seperti membina sistem pengairan agar dapat membaiki taraf hidup mereka. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar
bahawa kita juga boleh maju sekiranya mampu memanfaatkan setiap kurniaan Tuhan dengan sebaik-baik mungkin, dan yang paling penting, kita perlu berusaha dan jangan mudah berputus asa. Sekian, selamat belajar dan jumpa lagi di episod seterusnya.